Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Keputusan Perikatan Nasional paling mengejutkan seluruh Malaysia ialah apabila Perikatan Nasional menolak MOU ataupun Perjanjian Persefahaman antara kerajaan dengan Perikatan Nasional berkait dengan peruntukan pembangkang. Di dunia ini, saudara-saudara sekalian, belum pernah kita dengar orang yang diberikan tawaran yang buat tawaran. Anda faham maksudnya? Perikatan Nasional mahu kalau syarat yang diberikan itu ikut acuan mereka. Belum pernah kita dengar di seluruh dunia ini orang yang dibawa berunding ataupun orang yang dibawa masuk dalam MOU itu yang menentukan syarat. Biasanya mana-mana perjanjian, orang yang menjadi host lah yang membuat syarat. Jadi memang benarlah ini 4 hujah menjawab Perikatan Nasional yang tak sedar diri. Mereka seakan-akan bermain MOU itu seakan-akan mereka menjadi mangsa. Tapi sebenarnya mereka lupa bahwa satu ketika dahulu mereka pun pernah jadi kerajaan dan pernah bertindak hampir serupa seperti itu. Jadi nak cakap orang seperti meludah ke langit kena muka pipi sendiri. Saudara-saudara sekalian, pembangkang dilihat terus berdolak dalih apabila menolak 2 draft cadangan Memorandum Persefahaman MOU daripada Kerajaan Madani berhubung peruntukan kepada Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN. Ada netizen yang cukup marah, terutamanya akar umbi daripada Pakatan Harapan. Mereka kata tak perlulah berunding, nak buat apa lagi susah-susah berunding. Kalau memang dah menolak, biarkan saja mereka menolak, kata mereka. Ada banyak cara untuk menyalurkan uang peruntukan bagi kawasan parlimen tersebut, antaranya melalui khidmat, melalui saluran-saluran selain ahli parlimen. Itu kan lebih baik. Nak paksa orang suka kita buat apa? Memenatkan. Lebih baik gerakan perkara yang lebih bermanfaat, kata mereka. Semalam, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengemukakan 4 alasan Blok Perikatan Nasional memutuskan sedemikian. Hamzah mendakwa cadangan MOU itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan nilai budaya, moral dan agama. Selain boleh ditafsir sebagai disalah tafsir, salah guna kuasa serta mengongkong kebebasan. Bercakap tentang kebebasan, apa maksud kebebasan yang ingin disampaikan oleh Hamzah Zainuddin? Adakah maksud kebebasan itu ialah kebebasan untuk mencerca, menghina, memaki dan memfitnah? Saudara-saudara sekalian, mengulas mengenai keputusan Perikatan Nasional itu, berikut kita hujahkan beberapa hujah pemerhati politik. Amir Hamzah membidas 4 sebab fundamental Perikatan Nasional yang dilihat sengaja menunggang Perlembagaan Persekutuan juga sentimen 3R. Nombor 1, bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi benarlah bahwa Amanat Hadi Awang 1981 adalah amanat songsang. Amanat itu menyatakan bahawa menentang sesiapa yang menjunjung Perlembagaan Persekutuan adalah kafir dan menentang mereka yang menjunjung perlembagaan adalah jihad. Sekarang sudah tidak kafir lagi. Bagaimana dengan kematian 14 orang PAS dulu tuh? Mati syahid atau mati kata beliau. Tiada peruntukan dalam akta untuk ahli parlimen. Tiada peruntukan dalam akta untuk ahli parlimen. Yang ada adalah gaji dan allowance. Peruntukan adalah untuk kawasan parlimen. Peruntukan ahli parlimen adalah atas budi bicara mana-mana Perdana Menteri. Mahu peruntukan tapi dalam masa yang sama mahu tebuk atap, siapa nak bagi? Itu yang kita nak tanya. Kalau bagi peruntukan tapi pada masa yang sama nak tebuk atap, siapa nak bagi? Tanyalah kepada PAS dan Bersatu. Tanyalah Perikatan Nasional, adakah mereka juga sanggup melakukan perkara itu kalau mereka yang terkena di hidung sendiri. Nombor 2, hujah tentang bertentangan dengan nilai budaya dan agama.
Menjaga keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang bangsa adalah selari dengan nilai budaya dan tuntutan agama. Isu-isu 3R wajar dan munasabah untuk tidak dijadikan peluru membangkitkan ketidakharmonian dalam negara. Di mana pertentangannya? Di mana pertentangannya? Di mana pertentangannya? Nah, lainlah kalau tiada modal nak bangunkan negara, maka terpaksa pusing isu 3R macam selalu. Nomor 3, boleh salah tafsir dan salah guna kuasa. Pengistiharan harta adalah sebagai langkah pencegahan kepada rasuah dan penyelewengan peruntukan untuk meningkatkan accountability ahli parlimen. Ini juga dapat meningkatkan integriti. Di mana salah tafsirnya? Ada yang bilioner. Saudara-saudara sekalian, menjadi perdebatan di media sosial, kata mereka, kalau kerajaan perlu mengisytiharkan harta, kenapa pembangkang tidak perlu mengisytiharkan harta? Kalau para penjawat awam yang lain sekecil-kecil jawatannya pun terpaksa mengisytiharkan harta, kenapa pula ahli parlimen kalis daripada membuat pengisytiharan harta? Seperti dikatakan oleh penganalisis politik ini, jangan-jangan ada yang coba disembunyikan. Jangan-jangan ada yang sudah jadi bilioner. Nomor 4, mengongkong kebebasan. Tiada lagi mana-mana rakyat yang ditangkap, dibelasa dan dimasukkan ke dalam lokap setakat ini kerana mengkritik kerajaan. Yang mendakwa kononnya mulut kena kunci bagai itu terus mengkritik, terus-menerus mengkritik dalam semua media sosial. Yang dilarang sebenarnya adalah memfitnah. Itu dia. Justru, kalau kamu dah menolak, itu pilihan kamu. Kerajaan Madani bertanggung jawab untuk memastikan dan mengutamakan kestabilan serta keharmonian negara terus kekal. Saudara-saudara sekalian, ini memang hebat. Inilah alasan mengapa Perikatan Nasional harus sedar diri. Jangan lagi angkuh, jangan lagi tak sedar diri. Harus cepat sedar diri. Kalau nak peruntukan pembangkang itu, kena sedar bahawa anda yang perlu, bukannya kerajaan. Kalau tak nak, tak apa. Tidak apa, tiada masalah. Kerana seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, di dalam akta, mana-mana akta perlembagaan, tiada peruntukan dalam akta untuk ahli parlimen. Yang ada hanya gaji dan allowance. Peruntukan adalah untuk kawasan parlimen. Peruntukan adalah untuk kawasan parlimen, bukan ahli parlimen. Maknanya, kalau peruntukan diserahkan, dia boleh diserahkan kepada unit-unit tertentu untuk pelaksanaan dan pembahagian bajet tersebut. Itulah dia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.